Ini apabila ini dalam ayat apabila ibunya Maryam dia dia bernazarlah untuk kalau ada anak lelaki maka dia akan letakkan anak dia sebagai beribadah dekat tempat ibadah. Maka waktu itu orang tak tahu, dia tak tahu yang anak yang akan lahir tu wanita ke lelaki kan? Lelaki ke wanita dia tak tahu. Jadi ini permulaanlah dalam surah yang lain tentang keluarga Imran. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar padamu apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku. Nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini dalam surah yang lain tentang sebelumnya terlahirnya Maryam. Okay? Yang kita nak baca nanti adalah kisah Maryam tu apabila dia melahirkan, dia dalam surah Maryam tu sendiri. Okay, ni surah dia. Okay, maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Ini pun kisah sebelum Maryam dilahirkan. Kan? Sekarang cerita Maryam semua apabila dia melahirkan nanti ada dalam surah Maryam itu sendiri. Okay? Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya daripada gangguan syaitan yang terkurung. Ini semua perihal sebelum terlahirnya Maryam. Okay? Maka dia Allah menerima penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia akan mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau perolehi? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. So sudah dapat tahulah bahawa dia pun tahu bahawa apa yang terjadi pada diri dia adalah datang daripada Allah SWT. Dia sendiri mengakukan daripada Allah SWT. Jadi bukan musuh-musuh lain, bukan macam kalau sekarang nanti orang bilang ni mesti jin dah bunian ambil ke, hanya anak bunian ke, kan, musuh-musuh benda-benda yang gaib semua. Pada masa waktu Maryam pun sedang hamil ni, dia pun cakap bahawa ni semua datang daripada Allah SWT. Dia pasti, dia tahu, dia mengaku. Maknanya pada ketika itu semua datang daripada Allah SWT. Iman dia kepada Allah SWT sangat-sangat tinggi, kan? Jadi kalau sekarang ni lain macam. Sekarang bukan unsur macam itu. Kalau tak kahwin, ada anak, unsur lain pula, kan? Bukan nanti kita cakap ini Allah yang kasih dan jadi macam Maryam pula, kan? Bukan macam itu. Zaman dia tu memang dia seorang perempuan yang baik. Orang tahu asal keturunan tu orang yang baik. Nanti kita akan baca dalam surah dia sendiri apa yang terjadi pada diri Siti Maryam alaihissalam ni. Okay? So kita tengok dalam surah Maryam. Semua dah buka tak? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ini semua tak ada penerangan, okey? Hanya Allah saja yang tahu. Kaf apa, ha apa, ya apa, ain apa, shad pun apa. Okey? Semua kitab tafsir tidak menafsirkan word-word ni. Dia balikkan kepada urusan Allah SWT. Kalau kita rasa kenapa ada surah ni macam gini, depan tu dengan kaf ha ya ain shad tanpa ada apa-apa penerangan, kenapa? Apa jawapan kita kenapa? Hanya Allah je yang tahu kenapa. Kenapa mesti, maknanya dalam banyak-banyak benda semua Allah kasih tahu, tapi ada benda-benda yang dalam Al-Quran ni seperti word-word ni tak tahu. Rahsia, kan? Itu pun orang nak terjemahkan lah. Alif apa, misal alif apa, lam apa, ra apa, kan? Alif lam mim, alif apa, lam apa, mim Muhammad lah basically orang akan sebut. Dan
lebih kurang lah diorang punya penerangan tafsiran. So bila kita lihat sebagai manusia biasa, banyak-banyak pun Allah beritahu, ada benda yang Allah balikkan kita supaya beritahu kepada kita, ada benda yang kita balik tahu urusan kepada Allah SWT, dan dia bila menerangkan macam itu kita nak kena terima. Kerana bila dia terangkan macam itu kita tak tahu makna dia pun, banyak orang lagi nak terangkan juga benda tersebut, tetap nak elaboratekan benda itu. Sedangkan benda yang dia terangkan banyak tu diorang tak nak sentuh, kan? Kadang-kadang kita banyak sentuh benda-benda yang lain, asas betul-betul dalam Quran cakap apa, kita tak nak terima. Kita tak tahu nak elaborate, ni apa, tu apa, nur tu apa, cahaya tu apa, pergi ke mana, beranak pinak besar-besar, pecah-pecah Nur Muhammad kan, nanti dia pecah-pecah kepada apa, tu semua orang nak tahu. Sedangkan Nabi punya utusan bukan nak terangkan dia pecahan-pecahan, gaib-gaib semua, kan? Tapi dia punya utusan ikut apa yang dia bawa, solat ikut sebagaimana yang dia beritakan, dia bawa rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dipercaya dan dipegang kuat. Itu je pun orang tak boleh pegang kuat. Orang masih lagi nak sengit-sengit bengit lagi, nak tukar. Ni solat aja, orang kadang-kadang dia dah naik tinggi-tinggi sampai dia bilang dah tak payah nak solat macam itu lagi, syahadah sudah cukup, kan? Sampai ke tahap itu sekali dah. Itu aja. Bila kita buat orang masuk Islam dengan saya tu, saya selalu tekankan dia, Islam is very simple. The 6 pillars of faith and 5 pillars of Islam, kan? Ini rukun iman 6 perkara dengan rukun Islam 5 perkara ni je yang kau perlu pegang cukup-cukup. Dan kalau Muslim community ni yang kau nak kahwin dengan mereka ni, kalau dia suruh kau buat sesuatu benda yang kau tak faham, ataupun dia suruh kau baca ayat yang kau tak faham, kau kena minta orang supaya beritahu apa makna dia. Suruh orang buat kerja sikit. Jangan main asyik kasih lagi-lagi beritahu mentang-mentang dia convert, kau kasih dia je, ni baca ni baca doa ni ayat dia baca. Sampai kau orang tak faham apa makna pun, kau suruh dia baca saja. Nanti kita akan balik kepada generasi lama tau, yang tahu baca tak tahu makna. Saya selalu cakap dengan orang, bukan jangan ikut generasi lama aku. Orang Islam lama, walaupun dia bukan Muslim pun, dia tahu baca tapi dia tak tahu makna. Dia tahu nak ambil tahu pun tak tahu makna. Dan kalau diorang suruh kau baca macam-macam, kau minta diorang apa makna dia, kasih aku faham dulu, baru kau ibadah. Ataupun kalau kau tak tahu, kau pergi dalam wakam, kau bertanya. Kau tanya atau ustazah, ni apa makna? Betul tak yang diorang cakap? Ini benda asas. Kalau dia ajarkan benda-benda macam kadang-kadang dalam Islam ni dia ada benda yang apa yang orang kata tradisi, culture, kan? Suruh kau baca, suruh kau buat ni semua benda, kau tak faham tak apa, ada sumber, kau tanya dulu kepada asatizah kau, baru kau buat. Pasal kadang-kadang orang non-Muslim ni bila dia masuk Islam, kadang-kadang dia bersalin ke apa, nanti orang-orang Islam kita suruh tahu paku lah, suruh taruh gunting lah. Adik saya punya itu kawan yang masuk Islam tu dia tanya saya, dah tahu tanya saya. Dia kata, ustazah, my mother-in-law ask to put gunting, paku dekat bawah my baby, dia bilang. I said, cannot, tak ada kan. Tapi dia insist juga aku untuk taruh. Dia minta, dia suruh juga taruh. Aku nak setan nak lari ke apa. Aku cakap, kau kalau taruh panggang pun setan tak lari. Kalau setan nak boleh lari, aku bawa panggang dia tak lari. Jadi tak kacau aku. Dia bilang, susah. Custom, culture semua dia dah campur. Aduh, habis orang-orang non-Muslim ni dia baru masuk Islam dia tak tahu. So dia terpaksa nak ikut, right? Kau suruh makan ni, kau suruh makan ni. Ya betul, ada yang baik untuk makan, ada yang memang belum biasa macam mana kau nak suruh dia makan. Benda yang sunnah, makan bagus. Kalau tak makan pun tak apa, itu kan sunnah, kan? Tapi ada orang Islam pun Muslim pun kadang-kadang tak boleh nak makan benda-benda yang orang ertikan sebagai sunnah, kurma. Ada orang tergigit, gigi melekat, tak sakit gigi dia. Ada orang tak boleh. Ambil lain lah, kan? Ambil madu ke, tapi madu kalau yang tak betul punya, dia kecil manis orang. Gula kan taruh. So Nabi dulu makan 7 biji, dia tak
nak makan benda lain. Kita 7 biji pun rembat, kejap lagi pun 1 air kopi, teh, rembat lagi. Ikut hati melo pula 1 gelas. Kau naik kau punya darah tu, kan? Lepas tu kau campur penuh dengan madu. Madu kalau asli tak apa. Kalau madu gas ni, gula kan dapat bertambah-tambah. Jadi bila kita cakap aku ni makan benda sunat tapi tak sihat-sihat tak, sakit dia. Kan? Kerana apa? Overdose. Terlalu banyak sangat. So kau janganlah suruh orang yang tak tahu ni, tak tahu mana culture, mana religion kita punya asas pun dia tak tahu. Kau nak expect dia untuk ikut. Itu benda tak kasi kuat. Macam mana? Kan? So kita nak balikkan mereka kepada asas. Mesti nak baca Quran, mesti nak faham apa makna dia. Baru dia masuk ke dalam diri. Kalau tak tahu. Okey? Kemudian apa lagi? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Berikan limpahan rahmat Tuhanmu wahai Muhammad kepada hamba-Nya Zakaria. Jadi surah Maryam mula-mula menceritakan tentang Zakaria. Okey? Kita baca, ingatlah peristiwa ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Nabi Zakaria perlahan doa. Okey? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia minta? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia merayu kepada dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku, dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Okay? Kemudian wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliyya. Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul, oleh itu punya teladaku dari sisimu seorang anak lelaki. Pelan dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau cakap pasal benda ni tak ada anak, nanti isteri dia dengar boleh jadi hal juga. Kecil hati orang tu, kan? So dia bermohon kepada Allah secara perlahan. Kenapa? Dia tak nak bila dia tak ada nanti, sepeninggalan dia, kaum dia nanti tak ada panduan. Jadi dia naklah kalau boleh ada Nabi selepas dia, supaya dapat membantu kaum dia ikut kepada arah yang baik, yang betul. Okay? Kemudian yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Yang layak mewarisi daku juga mewarisi keluarga Nabi Ya'qub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai serta disukai. Nampak tu? Apa sih? Tak apa. Dan dia mintalah supaya yang akan mewarisi dia ni adalah seorang yang diridai serta disukai. Kemudian Allah pun menyeru kepada Zakaria, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengan dia. Yahya. Bukan Yahya. Bukan biskut Yahya. Biskut Yahya tu tak ada orang nak. Bukan biskut Yahya kat mana? Biskut Yahya ada dekat dalam mana? Cerita boy. Bukan biskut Yahya, biskut Yahya. Biskut Yahya tu saya suka tengok cerita boy ni. Pasal budak-budak tengok kan, saya pun tengok sekali. Saya suka. Pasal apa? Mesej dia semua baik. Dia kalau lawan musuh pun dia ada mesej yang baik. Dia tak nak budak-budak jadi macam dengan musuh tu jadi macam sampai hatred dia marah sangat. Tak nak macam itu. Tapi dia reka karakter dia semua ada peranan masing-masing. Biskut Yahya ni, si Yahya ni dia action macam kita lah. Kalau bikin sesuatu kita rasa macam sedap, tapi orang cakap tak sedap. Si Yahya ni macam mana orang cakap tak sedap pun dia cakap biskut dia sedap. Tu biskut Yahya. Kan? Sampai nak kasih siapa pun tak ada orang nak. Antara karakter semua yang ada kat situ, dengar biskut Yahya tu lari berapa meter. Saya suka tengok cerita boy ni. So Yahya, kalau kita sebut Yahya, ada ha, ada ya, Yahya. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak sedang isteriku adalah seorang yang mandu, dan aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya.
dengan isteri dia dalam umur yang tua, dia anggap sebagai manusia tak boleh ada anak pasal dah umur tua sangat. Pada ketika itu mungkin medical belum approve lagi lah. Ada orang mungkin ada, cuma pasal internet semua tak ada waktu tu. Macam mana kita nak tahu di luar sana apa jadi? Sini gadis satu dunia tahu kan? Dulu tak tahu, mungkin ada tapi tak tersebar, macam mana nak tahu? Maka Allah datangkan dengan mukadimah dia. Macam inilah, macam seorang perempuan datang kepada Nabi nak minta sesuatu, nak tanya sesuatu. Dia mukadimah dia panjang sekali. Sampai dia cakap, wahai Nabi, dia bilang, Allah tu tak malu tau untuk nak jawab, nak ceritakan kepada kita sesuatu ni. Maka aku nak tanya kau dengan tu, nampak mukadimah dia. Mukadimah dia supaya seolah-olah bila dia tanya satu benda yang mungkin sensitif tu, Nabi dapat jawab dengan baik lah. Tapi dia buka mukadimah dia buka, dia cantik sekali. Baru dia masuk. Dari situ dia macam orang kasih pantun lah. Apa? Oh, tak nampak Dia macam orang kasih pantun lah. Pantun-pantun dulu buka-buka bunga-bunga kata Piramli kan. Cerita apa tu? Yang 3 Abdul yang masuk zoo tu. Macam-macam banyak-banyak. Apa tu? Sarkis. Tadi dia bilang, panjang-panjang ni sarkis je. Yang tepi-tepi tu bunga-bunga. Dia dah, dia orang duduk lama kat dalam kan? Dia dah lama training. Sekejap lagi keluar kan? Ni apa punya zoo ni? Sekejap lagi keluar. Rupanya panjang-panjang tu untuk apa? Kelas buta huruf kan? Dia banyak sarkis lah. Pasal apa? Berjaring-jaring. Yang panjang-panjang tu dia bilang berbunga-bunga. Dia berbunga-bunga dulu. Allah jadi cerita yang lain dulu. Yang kadang-kadang bila yang kita tengok ni sama sebenarnya. Dia apa dia nak bawa kepada cerita Siti Maryam ni, pasal dia lahir tanpa anak kan. Cerita Zakaria pula, walaupun dia isteri dia yang jadi isteri untuk nak melahirkan, tapi pada pandangan mereka dah agak tua, mungkin tak boleh dapat lah. Dan kita pun kalau dah tua baru nak dapat, tak tahulah boleh lagi ke tak. Saya rasa anak dah lari sampai belum mana pun tahu, kita masih baru nak jalan. Saya ingat lah penat. Memang umur kalau dah 40 ada anak. Saya dah umur 40 tu macam anak saya baru berapa bulan, yang 11 kali. Memang terasa lah, teramat juga. Tapi bangkit juga lah. Macam lagi tengah baru habis master saya. Saya dilahirkan 3 anak waktu master, ambil master. Terus tahun satu nak duduk ni, nama naik sengit. Itu jam umur dalam 37, 36, 38, 39. Tak sampai 40 lah. 40, maknanya 33 dah settle keluar. Tapi agak penat jugalah kan? Dengan umur yang macam itu. Nak jaga budak-budak ni, not easy. Rasa orang muda-muda ni tak apa, bagus. Lahir banyak-banyak masih ada tenaga lagi. Nanti kalau dah agak berumur macam itulah. Nabi Zakaria, mungkin dia waktu dia ada ni umur dia lagi tua lah daripada kita. Kan? Uban-uban semua dia bilang, isteri aku pun dah tua, macam mana ni? So dia kasih kita mukadimah dulu bahawa sesuatu benda kalau Allah nak, dia tak benda mustahil bagi manusia, dia boleh bagi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia buka mukadimah dulu. Cerita Zakaria dia terangkan dulu, kan? Lagi apa lagi? So Allah cakap, penyagu itu menjawab, qala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dia menjawab, demikian keadaannya, janganlah dihayrankan, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, kerana sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apapun. Okay? So ini juga nanti yang dicakap dengan benda yang lebih kurang sama pada Maryam juga. Jadi benda ni mudah bagi Allah menciptakan dengan cara macam ini, kerana sebelum tu Allah jadikan kau dengan tak ada apa-apa pun, terjadi juga. Maka ini lagi mudah bagi Allah SWT, iaitu Nabi Adam AS. Tanpa apa-apa mak bapak pun dia jadikan. Maka Zakaria merayu, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteri itu mengandung. Allah Ta'ala berfirman, tandamu ialah engkau
berpuasa. Dia berpuasa selama 3 hari dan dia tidak bercakap-cakap dengan manusia selama masa 3 hari itu, dan dia bukan dalam keadaan sakit. Itu tanda dia nak cakap benda ni betul lah. Nak tanda. Kenapa? Tak nampak Allah SWT kan? Semua benda kita tak nampak. Yang Allah nak ciptakan takdir dia tidak berupa satu benda-benda yang konkret yang kita nampak. Dia terjadi dengan sendirinya pada diri kita. Tapi pada diri Allah tu, pada zat Allah, pada diri Allah, pada zat Allah SWT itu, Allah yang plan, dia nampak lah, kita tak nampak. Dia macam orang bikin, tahu mengait. Macam orang bikin kait ni, tak? Apa tu? Nganyam. Nganyam ketupat tu. Tenun. Tenun kain. Tenun kain kan? Kita nampak atas cantik. Kan orang tenun nampak atas cantik. Bawah dia tak cantik. Bawah dia penuh dengan terikat-ikat stitches dia. Betul tak? Pernah nampak orang tenun? Tak nampak bawah dia. Nampak atas dia. Kan orang tenun macam nanti dia masukkan gitu. Bawah dia memang tenun, memang rabak lah bawah. Tapi atas dia cantik. Masa dia nak tenun, dia nak taruh mana color, mana apa. Atas tak ada yang macam kita nak potong-potong, tak ada dia potong-potong, so kat bawah. Dia naik atas. Kat bawah dia yang macam kita pun naik baju. Macam ataupun kita cakap kita ada apa baju kita yang ada kerawang-kerawang kat luar ni. Yang kat belakang dia memang tak cantik. Kadang-kadang ada banyak bulu-bulu kat belakang. Tapi kalau kat depan nampak cantik je. Kan? Allah bila dia buat takdir bagi kita, pada pandangan dia itu yang terbaik bagi kita. Cantik tau pada pandangan dia. Jadi aku kasih gini, dia aku kasih gini, dia yang kasih. Yang tak ada anak dengan yang ada anak, compliment each other. Bukan kritik each other. Kau boleh lah, kau tak ada anak, mana-mana kau boleh pergi. Yang dia pula cakap, nak kena kesiankan kau lah pasal kau banyak anak, mana-mana tempat kau tak boleh pergi. Bukan macam itu. Tapi kita compliment each other. Kita cakap, kita memahami bahawa dia mungkin kita ada anak ramai, dia tak ada. Mungkin kadang-kadang dia boleh bantu kita. Bila kita ada friend macam itu, dia lah kadang-kadang orang yang pertama datang untuk bantu kita. Pasal dia tahu kita susah, anak kita ramai. Dia nak kena bantu kita. Compliment each other. Memahami satu sama lain. Bila cakap tu memahami apa benda kita boleh cakap dengan kawan kita, apa benda kita tak boleh cakap. Ada benda kita boleh portraykan kepada dia, ada benda kita tak boleh. Lagi-lagi kalau dia tak ada suami misalnya, kita nak kena faham apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap. So kita mind kita punya words. Jangan sampai kita kecilkan ada orang. Itu Islam ajar kepada kita. So dekat atas nampak cantik. Kat bawah kita yang melihat takdir yang kat atas, kita lihat takdir yang ditetapkan pada kita, kita yang tengok semua tak bagus. Kalau aku nak macam itu, kurus, lamping. Yang kurus lamping pula cakap, aku nak makan banyak tau supaya aku ada isi sikit lah. Itu terjadi pada saya dulu dekat universiti dulu, kat universiti. Kakak tu satu kurus saja. Kan? Tiada hari makan yogurt dekat Mesir dulu. Padahal salah yogurt untuk nak kurus. Dia tersalah bawa. Tiada hari makan yogurt. Dalam lama terfikir, yogurt untuk orang kurus. Patutlah aku tak gemuk. Yang kawan lagi satu pun kurus sekali, nak kahwin susah hati. Dia waktu kita kat universiti, dia dah kahwin dulu. So dia nak kahwin dia susah hati. Pasal apa? Kurus sangat. Yang kita ni berbadan pula nak kurus, dia pula nak gemuk. Maksudnya macam itu lah. Kalau bilang nak macam ini, nak untuk macam itu, aku tak boleh nak macam ini. Kan? Sedangkan kecantikan tu pada mata masing-masing. Yang mungkin pada engkau kau nak macam itu, tak cantik bagi mata pasangan kau, tak nak. Pasal pilih kau, tak pilih orang lain. Kan? Macam itulah. So kita yang lihat takdir, kita akan ingat tak bagus takdir tu. Pasal kita lihat benda semua kat bawah, tak cantik. Yang atas itu yang cantik. Nampak burung, nampak apa. Kat bawah bila tengok, apa ni? Juntai-juntai kali dia. Apa benang juntai-juntai sana sini. Apa gambar yang kau buat ni tak nampak. Tapi kat atas nampak. Macam itulah manusia. Bila memandang takdir Allah SWT. Jadi Nabi Zakaria ni dia minta tanda. Tanda dia macam itu. Kemudian wahai Yahya, terimalah kitab itu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh.
dan kami berikan kepadanya hikmah kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak lagi. Okay. Kemudian apa dia punya dia punya kelebihan, mission yang Allah berikan kepada Zakaria ni, dan kami kurniakan dia rahmat di sisi kami serta kelebihan yang kembang manfaatnya, dan dia seorang yang bertakwa. Kemudian dan dia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya, dan dia pula tidak sombong aku ataupun derhaka. Itu semua dia punya risalah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Kemudian wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kami limpahkan kepadanya selamat sejahtera pada hari dia diperanakkan, dan pada hari dia mati, dan pada hari dia dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Ini baru masuk Maryam. Maryam masuk pada ayat yang ke-16. Baru masuk. So kalau kita kadang-kadang nak minta sesuatu dengan anak kita ke dengan suami kita, kena ada banyak diplomasi lah. Buka cerita dulu ke gitu kan. Lama-lama suami bilang, awak buka Shopee ni, tunjuk saya, Shopee tengok saya, Lazada apa awak nak. Barulah masuk jarum. Tapi 2-3 hari tunjuk dia, macam awak ni Tapi dia lama-lama dia bilang, kenapa dia asyik tunjukkan aku barang ni aja. Saya mungkin nak tak agaknya tunjuk anak kita. Mak tengok ni macam lawa je lah beg ni. Minat tengok. Berhari-hari cakap, lama-lama anak cakap, mak nak. Ataupun anak tahu, ni mak nak. Nanti hari Mother Day boleh belilah. Okay? Dia macam semalam saya tengok satu video tu, mak dia bilang, kau tak ingat nak kasih aku hadiah Jadi bila dia kasih hadiah pula hari Mother Day, mak dia bilang, kau ni buang duit. Jadi mak anak tak tahu, mak ni sebenarnya nak ke tak nak. Okay? Perempuan very complicated lah kan. Dia dalam masa dia nak, tapi dalam masa dia rasa macam buang duit pula. Pasal lah kadang-kadang orang-orang sekeliling kita pun pening. Kita ni susah nak handle sebenarnya kan? Kalau sedar diri bagus lah. Kalau tak sedar tu susah. So ayat ke-16, wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Ini Maryam pula Allah datangkan dengan satu malaikat turun berupa manusia. Cakap dengan dia. Okey? Lain macam dengan Nabi Zakaria punya kes lain macam. Dia nakkan tanda kan. Sayyidina Maryam, Siti Maryam ni pula Allah datangkan dalam bentuk manusia. Cakap dengan dia. Mungkin ada sebab-sebab lah berbezanya Zakaria dengan Maryam. Mungkin Maryam bukan lebih banyak persediaan kan? Pasal dia tak tahu, dia tak pernah jumpa orang lelaki bicara semua, dia tak tahu. Okay? Tak apa, kita buka tak apa. Okay? So, kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dan mereka. Maka kami hantarkan kepadanya ruh dari kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadian. Okay? Nak preparekan dia. Dia ada dialog lagi kat situ. Okay? Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu, kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Jadi aku berlindung kepada Allah SWT. Tolong. Pasal apa? Dia nak jaga diri dia, tapi dia satu makhluk datang, dia pun tak tahu siapa orang tu. Tapi dia harapkan bahawa dia adalah orang-orang yang bertakwa. Bila orang bertakwa, kita bagaimana kita tahu dia orang beriman, kita tak takut dengan dia. Tapi kalau kita tak tahu dia siapa, dia boleh mengganggu gugat kita punya keadaan, maka kita tak mana-mana pergi. Kalau dia ada pun kita jadi takut. Ada salah laku banyak pun dekat masjid. So berhati-hati dengan ustaz ke, dengan apa ke, ustazah ke apa ke, dengan siapa ke. Tak kira mana tempat. Kalau kita tak takwa kepada Allah SWT, mana-mana pun benda boleh berlaku. Kan? Kan? Banyak kejadian berlaku kan dekat masjid kita. So bermakna kalau kita rasa itu semua orang bertakwa, kita kalau duduk berdua dengan dia pun kita rasa aman, tak takut. Tak akan ada salah laku, tak akan benda-benda yang tak baik terjadi. Okay? Tapi ni nafsu. Tak ada orang boleh
kawan, melainkan minta lindungan daripada Allah SWT. Banyak ni, even bini-bini orang ni sekarang semua spare tire, spare part tu dah banyak. Jangan dulu orang cakap lelaki banyak perempuan, sekarang perempuan banyak lelaki. Tak kira isteri, Singapura banyak. Dulu pun waktu kita tengah jadi reason untuk kes penceraian, Ustaz Syed Ahmad bilang, jangan tak tahu perempuan kita waktu tu lama tau, 20 years ago, waktu kita training, Ustaz Syed Ahmad tu bilang, dia presiden mahkamah dulu. Dia bilang presiden ROMN dulu. Dia bilang ada perempuan yang kahwin sampai 2. Satu mungkin dia kahwin Singapura, yang lagi satu dia kahwin luar negara. Boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Bermakna orang kita memang biasa buat, cuma antara kita tahu dengan kita tak tahu saja. Selalu nampak lelaki saja kan, perempuan tak berapa nampak. Perempuan pun banyak juga buat macam itu. Saya dengan murid saya sampai pergi rumah menantu dia. Murid saya bawa saya, suruh menantu dia mengaku tak akan buat lagi. Siap dengan satu tukang tulis, cantik minit. Yang satu tukang ambil video. Kenapa saya cakap nak kena ambil minit video semua? Nak jadikan bukti saja. Nanti kalau tak, satu masa dia buat lagi, jadi kita ada tunjuk bukti. Saya dah lama tau, tu dah 10 tahun saya jumpa dia dengan keluarga dia semua. Mak mentua dia masih nak terima dia lagi. Anak dia sampai dah separuh biol. Anak lelaki dia dah separuh biol. Sampai tempat kerja cakap, rehat, pergi IMH ambil ubat dulu. Pasal aku tengok kau tak boleh kerja. Pasal fikiran, ni bini ada spare tire banyak. Bapak mentua dengan mak mentua ni, murid saya ni, mak mentua dengan bapak mentua dia pergi ikut menantu gimana, naik atas semua. Dia tembak. Dia bukan tembak, dia nampak depan mata dia menantu masuk rumah orang semua. So dia jumpa mak lelaki tu, cakap awak orang ni orang tua, kenapa awak tak larang budak-budak ni buat macam ni? Mak lelaki pun tak cakap apa-apa, terperanjat lah. So mak bapak dia check, mak bapak dia jadi macam private investigator. Ambil gambar semua tunjuk saya. So datang rumah saya nasihat saya bilang, sudahlah mak mentua dan bapak mentua dah nak terima balik, janganlah buat lagi. Saya ingat dah habis dah cerita dah 10 tahun gitu, nampak kakak tu kat kelas lagi. Saya bilang, alamak, kenapalah kakaknya dia kat dalam kelas, macam aku tak sedap dia aku. Sekali dia bilang, Ustazah, lepas dia jumpa balik. Kenapa boleh? Jumpalah balik. Dekat masjid yang sama dia jumpa saya, dekat masjid yang sama juga dia jumpa saya buat kali kedua. Dia bilang, Ustazah dah 10 tahun saya tak jumpa Ustazah kan. Kes tu dah 10 tahun, saya ingat saya kasih dia peluang lah. Dia buat lagi. So kali ni saya dah tak boleh sabar lagi lah. Saya bilang, kakak dan kakak punya job lah, the best one. Tak pernah jumpa mak mentua yang sesabar macam ini. So 10 tahun ni saya dah nampak kakak balik, saya rasa saya dah tahu lah apa pasal. So dah tak boleh. Tujuan kalau dia ceraikan anak, suruh anak dia cerai, mungkin anak satu je. Sekarang anak dah ramai, 10 tahun dia makan, anak lagi ramai. Sometimes kita dah kasih dia peluang. Saya tak salahkan lelaki saja, aku salahkan perempuan saja. Contoh-contoh yang saya berikan itu contoh biasa. Maksud dia lelaki pun ada fault, perempuan pun ada fault kan. Tapi bermakna perempuan pun boleh buat kalau dia nak. Dah banyak kes jadi macam tu. So jangan underestimate pakai tudung, duduk masjid semua, ataupun pakai serban ke, pakai songkok ke 24 jam ke, naik attire. Kadang-kadang takwa tak masuk dalam, dia kekal kat depan kan. Dengan bini orang, laki orang pun kadang-kadang kita shoot je, kita tak ada respect pun. Dekat sini kita jumpa, kat sini kita matai, lepas tu kat sini juga kita keluar berdua-duaan. Okay? Anak dia maknanya murid saya yang suami isteri ni, makcik ni, dia punya anak lelaki yang kahwin dengan perempuan yang banyak spare part, spare tire ni lah. Bercerai setelah 10 tahun lah. Lepas 10 tahun yang dulu tu saya dah jumpa kan. Saya dah cakap sudah mak mentua awak dah kasih peluang apa semua. Buka ni buku baru lah kan, bukan buku baru. Kemudian lepas 10 tahun mak mentua dia, bapak mentua cakap sabar jugalah, up and down. Akhirnya anak dia tak boleh tangkap lagi lah. 10 years ago anak dia dah separuh tak betul. Pasal apa? Pressure lah, pressure. Nak tengok isteri dah tahu isteri ni pergi mana kan. So waktu itu je ada yang tugas
nak pindah dengan perempuan yang dah bersuami itu tak saya. Bertepuk sebelah tangan tak berbunyi. Kan? Tepuk sebelah tangan ni ada lagi budak baru, muda. Nak kahwin dengan perempuan ni pada bulan yang lalu dia cakap dengan saya, budak perempuan ni kalau saya ajak keluar ke kan, macam tunang saya ni saya ajak, lepas tu kalau kawan dia ada urusan apa, dia akan terus pergi pada kawan dia. Maknanya dia besarkan kawan dia lebih daripada saya. Dia rasa macam itu. Bulan ni pula lain macam pula. Bulan ni pula dia dah kena konon budak perempuan ni cakap, dia dengan mak dia pun cakap juga lah. Nampak macam lain macam lah budak perempuan ni. Mungkin kena buatan ex-boyfriend, tunang dia dulu agaknya. Sebenarnya dah itu pula. Kesian tak ada lelaki. Kita tak tahu mana betul ke tidak. Mak dia pula, mak lelaki ni cakap, betul ke nak kahwin dengan ini? Dia ni ada kena buatan dengan ex dia, lepas nak kahwin pula dengan dia. Mak kita pastilah takut. Saya kalau aku kasi kahwin dia betul-betul tak betul, macam mana? Kan? Tapi macam-macam andaian boleh. Bila kau mungkin tak suka dengan dia, macam-macam lah kau buat hal. Mungkin kalau rasa dia terkongkau, dia kongkong kau ke, nak jumpa kawan kau tak boleh. Banyak sangat. Dia ni macam mungkin kongkong kau, cakap kau lebih utamakan kawan kau daripada aku. So dia develop tau sometimes. Perempuan boleh aja buat ni semua. Kita boleh aja. Kita boleh main drama macam drama, boleh dapat award pun boleh. We know our power. Kan? So saya cakap dengan dia, betul ke? Kemarin awak cakap dia lain, kali ni pula kena buatan pula. Mana satu ni? Saya nak buka dia buka minda. Saya tak nak buruk sangka pada perempuan tu, tapi budak ni budak muda. Mesej saya banyak kali, Ustazah macam mana ni Ustazah, macam itu sini. Saya bilang, saya kasih dia buka minda ni. Siapa yang cakap awak dia kena buatan dengan ex ni? Siapa? Dia cakap ke, awak nampak ke, ataupun mak dia ke? We can just take time dengan anak kita boleh. Kan? Benda yang sihir-sihir ni sama buatan orang semua kita tak nampak. We just can assume, we just can make up anything. Just put an idea and express. That's why. So yang akan terjejas adalah budak ni. Dia nak proceed kepada perkahwinan ke tak? Mak dia dah jadi macam takut. Anak kita, lelaki kita lah kan. Kita pun takut juga. So your mother punya concern is acceptable jugalah. Kalau you, anak you nak kahwinkan dengan seorang perempuan, sekali perempuan tu masih gitu. Pasal dia bilang bila dia dekat dengan lelaki ni je, lelaki ni bilang lah, bila dia dekat dengan saya je, mana badan dia. So, apa jawapan kita kepada masalah macam ini semua rumah tangga yang belum bina lagi tahu? Okay? So kita try bukakan minda dia. Saya bilang jangan kita buru-buru, awak muda lagi. Pelan-pelan kita solvekan problem ni pelan-pelan. Okay? Jangan terlalu cepat sangat. Nanti susahkan awak. Awak kena objektif. Awak jangan terpedaya dengan orang-orang cakap apa semua. Kita pelan-pelan solve dulu perbuatan ni. Nanti saya nak ada step yang ketiga. Mungkin dia kalau dengan awak dia rasa panas kan? Awak try jauhkan diri awak dulu dengan dia, awak tengok macam mana. Apa reaksi nanti awak akan tengok. Mungkin dia rasa happy dengan siapa, dia boleh pergi mana-mana semua, boleh pergi ke mana apa. Kalau orang kena buatan ke apa ke, dia tak akan rasa normal macam itu. Okay? So kita nak kena investigate jugalah, pelan-pelan tengok. Kita kena tengok jawapannya tally ke tidak dengan keadaan macam itu. So dekat sini ia berkata, sesungguhnya aku bersuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak suci. Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku beroleh anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat. Okay? Kemudian demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Ini sama yang tadi saya sebut, sama macam apa yang Allah sebutkan kepada Nabi Zakaria tadi. Apa dia? Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Okay?
Kemudian fahamalat sufan kabazat bihi makanan qasiyah, maka Maryam hamillah mengandungnya, lalu ia membencetkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Pasal takut nanti masyarakat dia nampak. Maka ketika hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya bersandar ke pangkal sebatang pohon tamar. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini, dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Walaupun dia tahu itu satu nikmat bagi Allah SWT, satu macam mission yang Allah berikan kepada dia, yang dia perlu jalani ni benda, tapi dia tetap rasa beban dia. Kerana aku macam mana nak face aku punya masyarakat nanti. Jadi apa doa dia? Dia cakap, ya laitani mitu qabla hadza. Ya Allah, kalau boleh aku naklah supaya aku dimatikan sebelum ni, jadi tak payah lalu benda ni, kan? Dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan dan tidak dikenang-kenang. Berat sangat dia punya tanggungan tu pasal dia malu. Satu benda yang dia jaga selama ni kan, kemudian dia nak kena tanggung benda ni, nak kena jawab banyak orang punya question nanti. Maka diseru dari sebelah bawahnya, janganlah engkau berduka cita, wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah ke arah batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Fakuli washrabi wakari aina, dan makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merusingkan. Maknanya dah kasih makan, kasih minum, take your time dulu, rehat. Kumpul kau punya strength dulu, macam mana nanti kau nak hadapi kau punya masyarakat. Macam kita lah, nak tenangkan orang, kasih makan, minum, rehat dulu, hilangkan kau punya stres dulu. Pasal tenang tu dalam menjawab satu persoalan besar sangat-sangat penting. Tak boleh nak kelang kabut. Okay, anything happen, budak jatuh ke apa, terlanggar mana ke, darah ke apa, relax. Jangan relax sampai besok. Orang cakap relax, tunggu dulu. Macam bapak saya jatuh, suami saya nak buat apa ni? Cuma sekejap. Kasih aku sembahyang dulu, aku minum dulu, tanpa dia dudukkan dulu sekejap. Aku fikir macam mana aku nak uruskan ni. Pasal dia tak nak pergi hospital kan? Tak boleh. Saya nak aku sembahyang dulu. Memang nak tengah pergi sembahyang asal, dia jatuh pula. Saya dah tutup lah. Sebelah suami saya tak pernah dudukkan dia dulu. Terusah kelang kabut, nanti kita tengok dia macam mana dulu lah. Okay? Pasal kita dah jaga orang tua dah banyak. Saya dah jaga yang nenek, mak, bapak. Saya dah jaga 4 orang kat rumah saya. Semua meninggal, semua kat situ. Makcik saya lagi. So dah 5. So kita dah jaga, tetap kita balikkan urusan pada Allah. Tak ada lambat, tak ada cepat mati pun. Okay? Cuma kita ni jangan sampai mati kat tengah jalan pula. Kalau kita tak plan betul-betul, relax lah. Relax. So, your apa tu, you punya diri relax dulu. Makcik saya pun yang saya nak pergi rumah dia, yang meninggal kat rumah dia tu, saya sembahyang dulu. Tak apa, tunggu dulu. Benda kalau dah jadi, you cannot do anything pun. Kan? Dan di luar you punya kawalan, you tak boleh buat apa-apa. Tapi apa yang depan mata you kena jaga dulu. You perlu makan dulu, jangan sampai sengit. Jangan jadi mak pengantin tak makan. Nampak anak nangis pengsan. Orang datang kerja kahwin, bukan datang nak tengok kau pengsan. Kadang-kadang datang kematian pun anak pengsan. Mak dia kita nak keluarkan daripada pintu, anak pengsan. Macam mana? Rasa macam dua-dua nak angkat ke bumi. Kenapa rasa baik pengsan ni? Aku hari tak makan. Nangis makan. Aku pun nangis macam nak juga. Time makan tu makan. Pasal apa kita nak susahkan orang? Nanti orang nak jalankan ni majlis semua, nak uruskan orang mati. Engkau pula yang patut uruskan kematian, engkau pula pengsan. Kalau kau pergi hantar kubur, tahulah panas apa semua. Payung siapkan, air siapkan sebelum keluar. Orang yang meninggal bukan kau. Engkau sedang ke mana, kau pula yang pengsan. Aku nak agakkan kau, engkau pula terkelak. Janganlah gitu, makan dulu pergi meninggal. Yang mana misalnya anak kita daripada kerja semua belum makan, bawakan bekal, on the way bawa roti ke apa, berhenti kat mana-mana sen-sen minyak apa, beli, bawa pergi. Jangan kat rumah orang bising. Belum makan, kena nampak. Kedai kopi ada, pergilah. Apa ini, susah sangat hidup. Tenang, important. Nampak? Tenang kata. Sesungguhnya aku bernazar dalam, dekat sini juga, dan makanlah bersenang hati,
hilangkan segala musim. Dan kalau engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar dalam membisu kerana Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada siapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Dia pun puasa daripada berkata. Sometimes kena puasa daripada berkata. You cakap banyak pun sometimes cannot help. Okay. So kemudian baliklah ia kepada kaumnya, mendukung anaknya. Mereka pun menempelak dengan berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Maka wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlak, dan ibumu pula bukan seorang perempuan yang jahat. Ini dia cakap pasal dia punya keturunan lah. Maka Maryam secara menunjukkan anaknya dan berkata, menunjukkan kepada anaknya. Mereka pun berkata dengan hairan, bagaimana boleh berkata-kata seorang yang masih kanak-kanak dalam buayan. Itu satu benda yang luar biasa semua berlaku. Kan? Dia menjawab, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang berkat di mana saja aku berada, dan diperintahkan aku mengerjakan solat dan memberi zakat selagi aku hidup. Dan aku diperintahkan taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, takut ataupun derhaka. Sama juga dia baca macam Zakaria baca. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakan, dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan semula pada hari kiamat. Demikianlah cerita tentang Isa bin Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Keterangan yang tersebut ialah keterangan sebenar-benarnya, dan mereka ragu-ragu, dan keterangan yang sebenar-benarnya yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya. Itulah cerita kedua-duanya yang sangat hebat yang ada pada diri Zakaria, bersesuaian dengan apa yang Allah datangkan pada diri Maryam dan juga anaknya Nabi Isa alaihissalam. Okay? Itulah cabaran cobaan kita dalam hidup yang lebih kurang sama. Kita tak nampak malaikat turun rupa manusia, kita tak nampak. Tapi kita punya cabaran mungkin lebih hebat daripada itu. Kerana kita, kata Nabi kan, mereka yang beriman dengan aku, tapi dia tak nampak aku. Nabi pernah mention, beriman kepada aku tapi tak pernah jumpa aku. Engkau sahabat aku, kata Nabi. Memang betul kau sahabat aku. Kan, pasal kau dapat lihat Nabi apa semua. Tu pun bila nampak lihat pun masih lagi buat benda-benda yang salah. Tapi saudara aku siapa? Mereka yang tak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Nampak tu? Kan? Jadi dia punya cabaran cobaan lagi besar. Nabi dah sebut bila datang akhir zaman tak pernah jumpa dia, tapi beriman kepada dia. Maka yang tak pernah kita jumpa dan kita faham dan kita yakin dan kita beriman, maka cabaran dan cobaan dia lebih besar daripada yang nampak depan mata. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Itulah segala pengalaman dan pengajaran yang dapat kita raih daripada kehidupan insan-insan yang kita sebutkan hari ini, Nabi Zakaria dengan juga Maryam binti Imran. Okay? Radhiyallahu anhu. Amin. Kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana lafi khusrin alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.